Assalamualaikum, nama saya Koh Hanif binti Kemasri, bernombor metrik di 2020-1093848. Saya akan menerangkan mengenai definisi derma. Kataan derma datang dari bahasa Latin iaitu donatio yang bermaksud memberi. So definisi derma ni dia ada beberapa definisi, iaitu yang pertama, derma ni adalah satu bantuan sama ada dalam bentuk wang ataupun tidak, dan ia merupakan satu pemberian yang ikhlas. Nombor dua, derma ni ialah satu bakti bantuan yang diberikan demi sesuatu tujuan kebajikan. So secara amnya, sumbangan ni daripada wang ataupun barang. Mereka yang membuat sumbangan berharap agar sumbangan yang diberikan kepada orang yang memerlukan tu dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Tujuan menderma. Tujuan yang pertama, menjadi amal ibadah. Sumbangan yang didermakan ini mampu menjadi satu bekalan untuk dibawa di akhirat kelak. Dalam firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan berolehi pahala yang mulia. Tujuan yang kedua ialah meringankan beban. Setiap benda yang didermakan adalah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya golongan B14 yang banyak terjejas terhadap pandemik COVID-19. Tujuan yang ketiga ialah untuk merapatkan ukhuwah. Aktiviti menderma juga bertujuan untuk merapatkan hubungan silaturahim antara pemberi dan penerima derma. Oleh itu, aktiviti menderma ini mengajar kita untuk sentiasa menjaga hubungan yang baik sesama manusia. Kenapa kita perlu menderma dan apa kepentingan menderma? Menderma merupakan salah satu amalan yang membuka luas pintu rezeki kita. Amalan menderma sama sekali tidak akan mengurangkan harta benda yang kita miliki, malahan ia akan membuatkan rezeki kita semakin bertambah dan berjalan lancar. Melalui amalan menderma yang kita lakukan, kita akan menjadi seorang individu yang lebih bersyukur. Hal ini kerana kita dapat melihat ramai masyarakat yang tidak memiliki perkara yang kita miliki. Oleh itu, kita akan menjadi individu yang bersyukur atas segala-galanya yang kita miliki. Amalan menderma juga merupakan salah satu amalan yang sering dituntut dalam agama. Pelbagai petikan Al-Quran dan hadis yang menekankan kepentingan menderma ataupun bersedekah. Hal ini membuktikan bahawa menderma merupakan amalan yang mulia. Jenis barangan yang boleh didermakan antaranya ialah pakaian terpakai. Pakaian terpakai merupakan pakaian yang ingin didermakan, perlu dibersihkan, diletakkan dalam bungkusan dan digunakan kepada mereka yang memerlukan. Selain itu, makanan dalam tin. Makanan tersebut hendaklah berkhasiat dan juga mempunyai zat. Manakala minuman pula hendaklah minuman air yang bersih seperti air mineral. Barangan yang mengandungi pelbagai jenis item seperti barangan mandian, kebersihan diri dan juga roti-roti. Wang juga merupakan antara jenis sumbangan yang sering didermakan. Wang tersebut perlu disalurkan kepada organisasi yang betul. Cara untuk menderma. Yang pertama adalah tabung masyarakat. Tabung masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah sebuah tabung untuk didermakan kepada mereka yang lebih memerlukan. Jenis derma yang diberikan melalui tabung masyarakat ini adalah sejumlah wang ringgit. Yang kedua adalah melalui cara face to face atau dengan kata mudahnya adalah bersemuka. Face to face di sini bermaksud memberi derma kepada mereka yang lebih memerlukan dengan cara menghantar kepada mereka secara terus, iaitu dari rumah ke rumah ataupun ke sesuatu majlis. Kebiasaan derma face to face ini merangkumi menderma makanan, barangan keperluan dan wang saku. Yang ketiga adalah cara atas talian ataupun dengan kata mudahnya adalah online. Derma atas talian ini bermaksud derma menggunakan cara yang mudah pada era kini, iaitu derma di hujung jari tanpa perlu mengunjungi ke destinasi tersebut. Derma ini sangat-sangat diguna pakai untuk norma baharu kita pada era kini. Derma atas talian ini lazimnya berbentuk wang ringgit. Yang terakhir adalah melalui cara wakaf. Wakaf
jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri berwakaf kepada Allah. Hai, saya akan menerangkan tentang NGO yang terlibat di dalam program menderma. Contohnya seperti PERKIM, iaitu Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Pertubuhan ini membantu golongan seperti golongan mu'alaf, golongan fakir miskin, golongan ibu tunggal, golongan anak yatim, mangsa bencana dan juga orang kurang upaya. Terdapat banyak program-program menderma yang telah dianjurkan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan yang susah. Contohnya seperti memberi bantuan awal persekolahan, memberi sumbangan hari raya terhadap anak-anak yatim, memberi sumbangan barangan keperluan harian terhadap rumah orang tua dan banyak lagi. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah bersyukur kerana terdapat NGO dan pertubuhan-pertubuhan di bawah kerajaan yang membantu masyarakat ketika berada di dalam kesusahan. Seterusnya, kebaikan amalan menderma. Yang pertama, memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah sangat menyayangi golongan yang suka memberi dan menolong di jalannya dan bukan untuk menunjuk-nunjuk. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Setiap amalan baik yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan mendapat ganjaran pahala oleh Allah SWT. Yang ketiga, melahirkan rasa syukur. Amalan menderma akan menunjukkan bahawa kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang kita miliki. Nikmat itu juga dapat dikongsi bersama dengan yang lain, iaitu golongan yang memerlukan. Yang terakhir, terhindar dari sifat kedekut atau bahir. Amalan menderma akan memupuk sifat dermawan dalam jiwa. Amalan ini juga akan menenangkan jiwa sehingga amalan itu sentiasa dilakukan tanpa sedar dan tidak perlu dipaksa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zahid Ismail. Saya akan menerangkan tentang pesan pertama sekali ialah ianya dapat menunjukkan harta yang tidak ada dengan rasa derma yang terbuka. Yang kedua ialah dapat membantu golongan fakir miskin dan warga tua. Mana pada pandemik ini mereka antara golongan yang memberikan bantuan kepada orang awam dan juga masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan rasa kasih sayang di antara mereka yang memberi derma tersebut dan juga mereka yang menerima. Dan akhir sekali, semoga harta yang telah kita dermakan lebih diberkati dan diluaskan lagi rezeki pada masa akan datang, dan semoga ini juga membawa manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Menarik kan apa yang ditayangkan sebentar tadi? Jadi, itulah kesimpulannya mengapa kami Hunting Meme memilih untuk menjadikan amalan menderma ini sebagai projek SSR kami. Sekian, terima kasih. Ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat